kasih. Sama. Kenyang ke kau makan tu je? Pergilah ambil apa kau nak makan kat sana. Nasi ke, Maggi goreng ke. Tak apalah. Mak saya ada pesan. Dia kata kalau orang tu belanja kita makan, kita jangan order lebih daripada orang yang belanja kita tu. Ni awak pun tak makan? Aku memang jenis manusia yang tak makan pagi. Sakit perut. Lunch nanti bawa aku makan sekaligus. Pergilah ambil apa kau nak. Tahu kau lapar, benda ni tak cukup ni. Tak payah malu-malu lah dengan aku. Betul ke? Pergi je. Aku ni bab makanan memang aku takkan berkira. Sebab aku tahu makanan ni semua rezeki. Rezeki datang daripada Allah. Cuba kalau kita berkira, lepas tu Allah berkira rezeki yang kita. Pisang tu. Kan? Dia ambil apa-apa. Saya nak nasi biryani boleh? Boleh, ambil je. Sekejap. Tapi jangan lebih RM20 lah. Sebab aku ada ngam-ngam ni. Ya? Terima kasih. Okey, itu dia serutan drama Budak Tebing. Tadi awal-awal dia cakap nak makan ambil lah kan. Dia tak berkira duit ni. Tapi nak makan jangan lebih pada berapa tadi umur yang dia sebut tu. Itu nak kira berkira ke tak tu Soalannya sukar untuk saya menjawab. Jadi apa kata kita terus bersama dengan tetamu-tetamu kita. Kita bagi tetamu kita jawab lah ya soalan-soalan sukar hari ini. Okey, kita bersama dengan Wani Kerry. Hello. Sihat Wani? Sihat Alhamdulillah. Sekali lagi bersama dengan kami berdua. Tempat yang sama. Betul lah. Memang tempat untuk Wani. Tempat dia. Dan di sebelahnya Fatin. Sebut hijau daripada atas sampai ke bawah. Kita bersama dengan Liza Abdullah. Sibuk ke sekarang ni? Sedikit-sedikit tapi datang ni dah tak sibuk lah. Sebab dengan TV3 tak boleh berkira. Alright. Tak boleh berkira. Itu dia punya keyword dia. Okey, dan di sebelahnya kita bersama dengan Dr. Tengku Asmadi. Doktor sihat, Doktor? Alhamdulillah. Okey, baik Doktor. Saya nak mulakan perbincangan hari ini dengan adegan yang kita tonton tadi. Saya nak tanya Doktor. Doktor masa awal-awal keluar dating. Doktor bayar bil kan. Alamak. Tak apa. Dia soalan sebab tu kita nak kita nak bukan bully lah nak tanya doktor ya. Doktor yang bayar bil makanan ke? Wife doktor yang bayar ke? Ataupun anda berdua split the bill? Tonton. Okey, saya daripada dulu saya memang suka belanja orang. Alhamdulillah. Lepas ni nak lunch mana? Bukan setakat kawan, bukan setakat adik-beradik, tetapi apatah lagi kalau masa tu girlfriend kita. Kan? Memang saya belanja, memang tak akan keluar duit. Carry mark tinggi ni. Sebab pada saya kan, terutama dengan masa tu girlfriend kan, kena tunjuk gentleman sikit lah. Kan? Kita ada duit. Kecuali macam dalam drama tadi kan, dia kata tak berkira tapi jangan lebih RM20. Tapi sebab apa? Sebab dah memang kemampuan dia macam tu. Jadi dia bagi tahu awal-awal, jangan lebih RM20 tau. Maknanya kalau girlfriend tu nak sapu habis RM20 tu sapulah. Tapi jangan lebih, nanti tak pasal-pasal kena cuci pinggan kat belakang. Okey doktor, itu sewaktu dating. Selepas dah berkahwin ni siapa yang bayar bil? Masih lagi doktor kan? Masih lagi saya. Mestilah kata bayar. Masih lagi saya kecuali kadang-kadang isteri dia rasa dia ada duit lebih, dia kata dia belanja. Kan? Jadi dia kata tak apa bang, saya belanja kali ni. Are you sure? Ya. Okey, silakan. Kan? Maknanya dia pula yang sekarang ni suka belanja saya. Kan? Bukannya saya nak berkira, saya memang seorang yang tak berkira. Dan saya tak kisah pun kalau dekat rumah katakan isteri saya masak nasi lauk hanya satu mata. Pada saya memang tak kisah. Mudah ni nak jaga senang sangat ni. Senang sangat nak jaga ni. Macam ada pengalaman yang susah. Sebab apa? Kita nampaklah doktor kongsikan ada toleransi kan kalau salah seorang lah janji benda tu selesai kan. Tapi untuk seorang Liza Abdullah dari segi pengalaman sendiri pernah tak ataupun berdepan dengan mereka yang berkira ni bukan dari segi kewangan je. Masa kerja apa benda, tanggungjawab ke. Bila part dia suka orang dia tak suka berkira. kita. Datang kita minta tolong dia payah macam tu. Betul ada tak? Berkira ni memang dalam kehidupan kita betul lah, bukan pasal belanja makan saja, dari segi kerja ke, dari segi kita bekerjasama tu ke, tapi nak lebih kerja ataupun siapa yang tak nak kerja langsung. Memang tak dinafikan, tapi saya kalau apa ni doktor cakap macam saya pun nak mengaku, saya pun nak buat pengakuan. Saya pun insya-Allah adalah manusia yang tidak suka berkira, and insya-Allah juga kalau saya ada diberi rezeki, tanyalah anak-anak ke, kawan-kawan ke, insya-Allah dengan rezeki Allah begini, saya rasa dari segi belanja makan ke apa, insya-Allah tidak berkira. Sebab kita percaya banyak kita memberi, banyak lagi kita Allah akan bagi
balik pada kita. Jadi dari segi kerja tu, tapi kita ni pula manusia, ada masa kita rasa macam asyik kita je. Ada masa juga kita rasa tak apa, kita tunggu time dia. Ada sedikit lah. Kalau kita asyik kita je, mesti kita akan rasa macam penat kan. Jadi benda tu kena ada balance lah. For me, kalau kakak ada lebih, kenapa nak berkira sangat? Especially dengan anak-anak ataupun keluarga. Okey, baik. Buat tak tanya pasal boyfriend lain lah. Okey, boyfriend saya tak tanya lagi ya. Tapi buat masa sekarang, pendapat doktor, pendapat Kak Liza, dia serilah lelaki dan perempuan dua-dua tidak berkira buat masa sekarang ya. Okey, kita ke Wani Khairy pula. Wani ada 3 orang adik-beradik. Ada adik lelaki, adik perempuan? Ya, bawah saya lelaki umur 16 tahun. Bawah lagi perempuan umur 12 tahun. Baik, kita ketepikan soal umur mereka, tapi nak tanya yang lelaki ataupun yang perempuan ni selalu suka berkira bab buat tugasan rumah. Ada tak? Secara jujurnya kalau adik-adik saya tengah tengok sekarang ni kan, diorang pun tahulah. Saya perhati adik-adik saya lebih kepada lelaki lah yang berkira. Ya, berkira dari segi buat kerja rumah lah. Sebab adik saya seorang je lelaki dan dia di tengah-tengah. Dan dia jenis yang kalau kita belanja ke belikan baju, kalau suruh buat kerja dia okey. Dia akan buat semua secara rela. Tapi bila kerja dia dah habis, kita suruh dia akan cakap, adik dah buat tu tadi, dah lah. Sampai mama ingatkan, kakak dah belikan apa tadi, tapi mak ingatkanlah. Saya tak nak ingatkan benda tu sebab kita tak berkira juga kan dengan adik-adik. Tapi benda macam tu kena ingatkan mereka untuk sentiasa ingat yang sebenarnya ada orang tak berkira. Jadi kenapa perlu berkira dengan adik-beradik sendiri? Macam itulah. Teringat saya mungkin pernah berkira masa saya kecil dulu. Selalu komplain dengan mak saya. Kenapa saya yang selalu kena buat, abang tak buat kerja rumah? Dia macam selalunya yang perempuan kena buat banyak tugasan di rumah. Latihan sebelum jadi suri rumah. Kata equality. Gaduh. Okey, kita nak tanya juga. Kalaulah betul, saya setuju juga. Kadang-kadang ibu bapa ni dia ada anak-anak yang dia selesa untuk disuruh, mudah, cepat. Kadang yang ada seorang lagi tu kena cakap banyak kali baru jalan kan. Dia ada macam-macam. Tapi kalau kita nak bercakap mengenai berkira ni, ini adalah satu sifat ke ataupun ada juga konsep kalau dari keuangan dia kata kalau tak kedekut, tak kaya. Jadi macam mana doktor? Dia sebenarnya itu adalah pandangan mereka yang tak faham rezeki itu daripada Tuhan. Kan kita sebenarnya kalau kita rasakan bahawa dengan kita kedekut kita boleh kaya, tetapi bayangkan kalau Tuhan tidak kedekut dengan kita, lagi cepat kita kaya. Jadi sebab itu kita dalam hidup kita kena banyak memberi. Cuma kadang-kadang kita silap kefahaman bila kita memberi, kita tolong orang, kita bantu orang, kita mengharapkan orang itu yang balas. Sebenarnya tidak, dalam hidup tidak begitu. Kita tak berkira dengan orang, kita dari segi wang, dari segi masa, dari segi tenaga, kita tak berkira dengan orang, tetapi mungkin orang itu berkira dengan kita. Tetapi Allah Tuhan akan hantar orang lain yang tak berkira-kira pula dalam hidup kita. Dan lebih ramai lagi Tuhan akan hantar. Jadi kita akan bahagia apabila kita tak fikirkan balasan, dan kita bahagia bila kita tak fikirkan bahawa aku dah buat untuk dia, kenapa dia tak balas perbuatan baik aku. Jadi bila kita tak berkira dengan orang, kita jangan harap orang itu akan balas. Orang yang sama. Sebab balasan, rezeki dia akan terbuka dan dia akan datang daripada pihak lain, daripada orang lain. Baik. Okey, saya nak bacakan komen daripada Afina Alia. Katanya, selamat tengah hari pengacara wanita hari ini. Setakat ini saya tak berkira dengan suami, anak, menantu mahupun keluarga. Okey. Saya mahupun mertua setakat ini beli barang keperluan dapur atau bayar bil-bil. Malah pernah pun saya keluarkan akaun KWSP untuk bantu suami isteri ni kalau suami itu pokai atau gaji tak cukup. Boleh je tak berkira langsung, jangan berkira nanti rezeki mahal, tapi kalau kita tak berkira rezeki murah. Percayalah. Betul. Setuju. Baik, kita dengar daripada doktor, kita dengar juga pendapat penonton di Facebook, Kak Lisa dan juga Wani. Kita nak dengarkan pula kata orang ramai berkenaan dengan topik kita, lelaki atau wanita yang lebih berkira. Jom kita dengarkan. Lelaki kot lebih kedekut sebab yelah kita nak buat apa-apa pun mesti dia orang yang cut dulu. Macam kalau kita fikir nak bahagikan anak-anak, nak bagi dia orang happy. So kita buat dia rasa apa yang kita rasa macam
nak menyeronokkan diorang. So buat je lah. Nak kata apa, duit tu boleh cari, insyaAllah ada rezeki kat mana-mana. Mungkin kalau lelaki dia berkira mesti dia ada bersebab lah untuk nak sara apa, dia lelaki fikir ke depan untuk kebuan anak, bini, mungkin sebab tu dia berkira lah. Memang tak patut lah sebab kita kalau ada rezeki sepatutnya kita berkongsi bersama lah kan. Sebab kan Tuhan pun kata kalau kita kongsi lagilah banyak kita dapat kan. Tentulah pernah mungkin daripada macam kawan-kawan office ke apa kan, orang luar lah selalunya. Memang dia berkira lah kalau bila dia punya part dia suruh kita lah, bila kita punya macam bila kita ada lebih dia suruh kita belanja dia, tapi bila dia tak boleh lah itulah macam tu lah. Kita tak boleh nak boleh judge orang, betul tak? Sebabnya macam masing-masing ada dia punya cut off dia setiap bulan. Mungkin ada yang cukup makan, kita tak tahu. Mungkin ada yang macam kalau dia rasa macam ada terlebih duit untuk dia orang enjoy, dia orang akan enjoy. Baik, ada yang berkata lelaki ni berkira ada sebabnya. Okey, nanti kita tanya doktor apa sebabnya. Tapi kita nak tanya Kak Liza dulu. Kak Liza, kita berkira antara lelaki dan wanita siapa yang lebih berkira? Soalan kita, topik kita pada hari ini. Tapi pada diri sendiri, ada juga yang berkira. Okey, katakan Kak Liza ni suka tudung. Ada yang dia berkira nak beli tudung tu, beli tudung yang cantik tapi murah. Ada yang tak kisahlah, tak berkira. Beli je tudung yang cantik, mahal dia tak kisah. Bagi Kak Liza sendiri, Kak Liza berkira dengan diri sendiri atau kalau tidak? ada lebih, memang benda tu dah ada, memang tak akan berkira. Especially untuk diri sendiri. Untuk kecantikan, kesihatan, memang tidak pernah berkira. Sebab kita dah ada. And kalau kita tak ada, macam orang cakap lah, ukur baju di badan sendiri. Tapi kalau kita nak berkira untuk diri sendiri, rasanya amatlah rugi. Sebab kalau kita kena sayang diri kita. Jadi kalau apa saja kehendak kita nak, macam kita berbalik pada yang kita cakap, kalau ada bajet, saya tidak akan berkira. Sebab saya percaya, macam doktor cakap, rezeki Allah sentiasa ada. So kalau kita sayang diri kita, insyaAllah Allah pun sayang diri kita, and rezeki kita pun akan melimpah ruah. Terutamanya macam kita orang ni lah, tak tahulah ya. Kalau dengan keluarga, insyaAllah kalau kita tak berkira, kita akan rasa kita akan dapat, macam doktor cakap lah, kita bagi kat sini, kita akan dapat dalam bentuk yang lain dengan cara yang lain. Jadi insyaAllah saya tidak berkira. Kawan-kawan yang mengenali apa saja kerja pun, insyaAllah kerja pun ikut kemampuan. Kalau kita rasa kita boleh buat, kenapa kita nak berkira? Macam kita akan dapat balik balasan yang kalau kita tak berkira orang, orang pun tak akan berkira kita. Baik. Sebabnya Fatin, Wani, Kak Liza dan juga doktor, ada dalam kalangan wanita ni, bila dah jadi ibu, dia berkira untuk berbelanja untuk diri sendiri. Itu pada saya bukan berkira, itu berkorban. Lain tu. Dia berkira ni sebab macam kedekut. Kan? Dia berkira dengan berkira-kira, dua benda yang berbeza. Kan, berkira maknanya kedekut, berkira-kira sebab dia ada bajet dia. Kan, jadi oleh sebab itu bila dia tahu bahawa anak-anak lebih diutamakan, terutama ibu kan, maka dia berkorban. Jadi berkorban itu tak boleh kita jadikan sebagai berkira-kira. Tapi sebab dia tahu kepentingan dia boleh diketepikan. Kepentingan anak-anak mesti didahulukan. Ya, saya setuju benda tu. Kadang-kadang kita masuk shopping mall, kita nak beli barang untuk kita. Plastik. Itu memang. Plastik bayi. Tapi kadang-kadang ada bajet, tapi dia rasa macam tak payahlah, tak perlulah kalau duit ni. Walaupun ada bajet tu, tapi kalau beli baju untuk anak, elok juga kan. Tak payahlah kita beli. Dia macam tak boleh, dia susah. Saya nak hashtag sindrom mak-mak. Okey, kita nak tanya Wani pula. Itu dari segi apa orang kata keuangan lah Tapi kalau kita memahami konsep berkira ni dalam aspek pekerjaan sebenarnya kalau kita tidak berkira, dia lebih memudahkan perjalanan kerja tu dalam satu institusi ataupun satu departmen ke kan. Kalaulah sekiranya kawan ni ada masalah, boleh tak tolong betul-betul minta tolong ni, nak ni. Tak boleh. Dia firm dengan dia punya keadaan dia. Tak boleh sebab itu kau punya tanggungjawab. So tak boleh. Jadi yang ini pun macam dalam kesusahan. Kalau kita tengok kat situ, dia macam ada berat sebelah. Mungkin juga satu hari nanti dia yang memerlukan pertolongan. Yang ini pula dia dah ni, macam tu kau tak tolong aku. Ini aku nak tolong kau. So dah ada macam salah faham kat situ. Apa pendapat Wani? Macam Wani sih bercerita dari pengalaman lah. Macam Wani, untuk orang yang first time kita dah kenal dia, tapi kita bila dia perlukan bantuan dari segi kewangan, kita rasa dia betul-betul perlukan, kita bagi. Tapi ada juga tempoh masa yang kita tetapkanlah sebab dia pun dah kata nak pinjam. Tapi kita pada waktu kita nak bagi pinjam tu, kita rasa macam
kita jangan terlalu mengharapkan dia akan pulangkan balik. Tapi bila tiba waktunya untuk dia pulangkan, dia bagi macam alasan. Lepas tu kalau kita nak minta tolong in the future, mulalah macam kata dia tak ada duit dan sebagainya. Dan dia kata kat saya macam, pergilah tanya orang lain. At least sedikit pun dia tidak cuba untuk memberi. Dan kat situ kita dah nampak perangai orang ni macam mana. Tapi kita tak nak judge lah. Kita harapkan benda tu mungkin kita pun tak nak kira sangat dengan dia. Yang penting kita rasa benda tu membuka mata kita untuk kenal orang lebih dalam. Perangai yang sebenar lah. Okey. Tapi kan saya rasa Fatin, penonton dan tetamu-tetamu sekalian, saya rasa ada situasi yang kita boleh berkira. Doktor setuju ataupun tidak? Sebab kalau hari ini saya beri pinjam RM50, wang tu tidak dipulangkan. Mungkin rakan tu berkata, alah RM50 je awak nak berkira. Tapi kalau RM50 dah 10 kali dah RM500. Macam mana doktor? Pendapat doktor? Kita bila kita kenal seseorang tu, kita tahu contohnya dia ni memang jenis perangainya suka pinjam dan tak bayar dengan orang yang memang dalam keadaan sangat memerlukan. Sebab orang yang memang jenis pinjam tak bayar, kita boleh tanya keliling. Dia bukan dengan kita je. Semua orang dia pernah kenakan. Kan? Jadi sebab itu kita tahu itu memang perangai dia. Jadi perangai ni kita tak boleh begitu meraihkan. Sebab ni nanti dia akan merosakkan diri dia. Okey. Jadi kalau orang yang sedang memerlukan, contoh, saya selalu pesan pada mereka kalau nak meminjam, kalau kita betul-betul kita dalam keadaan terdesak, cuba tengok dulu dari rumah apa yang boleh kita cagarkan. Mungkin jam tangan kita, mungkin kamera kita, mungkin apa. Kau peganglah seminggu kan, kalau aku tak pulangkan duit engkau ambil lah. Contoh, di situ menunjukkan, dia dalam keadaan sangat memerlukan. Dia bagi barang sebagai cagaran kepada kita. Jadi sebab tu kadang-kadang sebab orang nak mengukur sejauh mana kejujuran kita. Kan kita kena faham memang di luar sana ada mereka yang sangat-sangat memerlukan. Kan kadang-kadang macam orang macam saya kan, boleh dikatakan hari-hari mesej minta tolong, akan lampin anak lah apalah kan. Dan saya akan tanya, boleh tak bagi alamat? Okey, saya akan cari seseorang di kawasan itu untuk hantar barang keperluan ke rumah. Dia tak bagi. Bermakna di situ tidak ada kejujuran. Jadi saya tak akan layanlah orang-orang macam ni. Sebab kita tahu dia mungkin bukan kita sahaja yang dia minta tolong, mungkin semua orang. Jadi di situ kita kena berkira. Kita tak boleh meraihkan satu perbuatan yang mengambil kesempatan. Dan kita sebagai manusia, kita ada naluri, gut instinct tu kalau sesuatu itu betul. Dan situasi sebegitu. Betul. Tapi pernah juga berlaku dekat saya, ataupun Kak Izzah boleh komen juga keadaan ni yang mana kita memang tak berkira sebab kita faham benda tu kadang-kadang dipinjamkan kepada kita atau kita ni sebagai asbab untuk nak berikan kepada orang lain. Tetapi kita pun tak berkira. Tapi ada yang mengambil kesempatan. Kita memang takkan bolehlah pergi macam nak pergi nanti jadi macam tak ikhlas pula. Check satu-satu. Betul. Kan? Tapi macam mana sebenarnya? Kalau Kak Izzah sendiri pernah tak kena Okey, dalam zaman sekarang kita tak tahu, kadang-kadang kita nampak orang tu senang tapi dia susah. Betul. Ada kadang-kadang dia susah tapi dia bawa susah je. Jadi macam you cakaplah pasal insting. Kita ni kalau ada, kita rasa insya-Allah kita tak kira. Sebab tu kadang-kadang kalau kita beri pinjaman setakat RM50 dalam hati kita halalkanlah. Supaya kita takkan dia tak ada susah, kita bersusah. Tapi saya selalu pegang macam ni. Kalau misalnya kita pinjam banyak bagi kita, mungkin bagi orang RM50 tu kecil, bagi orang tu besar. So kita kemampuan kita. Kalau kita pinjam contohlah RM50 tu biasa 500 lah contoh. 500 kita rasa orang tu memang memerlukan. Tapi dalam hati kita rasa kita insya-Allah ada untuk kita. Tapi kalau orang tu sangat memerlukan, dalam hati kita rasa macam nilah. Kalau dia nak bayar, kita terima. Tapi untuk memudahkan kita punya kehidupan dan kehidupan dia, bukan semua kita cubalah kata tak apalah, kalau dia mampu dia bayar, kalau tak mampu kita halalkanlah. Saya rasa hidup kita lebih sempurna, hidup dia pun lebih sempurna. Kehidupan kita akan berpusing. Jadi kalau dari segi nak menolong orang tu, macam kadang-kadang kita duduk anak datang yang minta-minta tu kan kita kesian. Tapi memang kadang-kadang orang cakap, janganlah dia ni dah banyak kali. Dia benda yang sama, tapi kita dalam sebagai pemberi tu kita anggap macam inilah. Tak kisah dia menipu ke, dia apa ke, tanggungjawab kita habis dan kita tak rugi pun setakat RM2, RM3 tu. Jadi kehidupan sekarang pasal scam macam doktor cakap tu memang normal lah. Yang DM kita yang tu, saya minta maaf lah, saya memang tak percaya. Minta maaf sangat-sangat. Dia ada saluran yang betul. Kenapa mesti melalui kita? Dan insya-Allah orang Malaysia ni memang baik-baik hati. Saya rasa kalau benda yang betul, keluar TV, keluar apa, insya-Allah rakyat Malaysia akan bantu. Jadi kalau saya nak beri setakat RM50 tu,
insya-Allah lah. Tak perlu minta lah. Bukanlah kata lepas ni orang datang minta insya-Allah. Awas Kak Liza. Saya tengok orang kita ada lalui jugalah. Takkanlah minta kat doktor RM50 tak bagi. Boleh kan doktor? Boleh. Lepas ni doktor pun nak belanja makan kan? InsyaAllah. Sebab bagi saya Kak Liza memahami konsep yang kalau kita permudahkan urusan orang, urusan kita bukanlah kita nak cakap kita permudahkan, tapi sebenarnya gerak hati kita untuk memberi itu pun sebenarnya dipermudahkan. Betul. Dia macam satu kitaran. Kita memberi pun sebab hati Allah jentik hati kita untuk memberi. Okey, ini komen daripada Farhan. Kalau pasal duit, lelaki pandai berkira sebab kalau lelaki dia pandai jimat duit berbanding perempuan. Perempuan susah kawal nafsu, suka pergi shopping. Puan kiri. Over to you. Over to you. Nak cerita. Betul ke? Perempuan ni susah nak kawal nafsu, suka sangat shopping. Oh tidak. Oh tak, sebagai perempuan lah diri sini saya rasa ada certain orang lah. Tapi kenalan-kenalan lelaki yang saya kenal kebanyakannya mereka boros juga sebenarnya. Boros tu dari segi bukan beli banyak benda tahu. Dia beza dengan perempuan dan lelaki. Perempuan memang suka shopping. Tapi kita ada satu perangai yang selagi kita boleh cari benda yang murah, kita cari yang murah dan bagus. Macam lelaki yang saya kenal, bukan semua lelaki. Dia tiba-tiba aku terbatuk. Kuat pula batuk. Tak nak mention siapa. Tapi lelaki yang saya kenal itu dia suka beli satu baju yang berharga 300 ke atas. High five sikit. Tapi kita 300 boleh dapat banyak. Itulah saya sambil saya dengar. Saya nak tambah sikit. Quality over quantity. Itu bezanya. Dia ada beza. Okey, contoh kan. Wani pakai kod ini kan. Nanti minggu depan kalau keluar Wani takkan berani nak pakai kod yang sama. Sebab dah keluar kat Instagram. Saya orang lelaki 10 kali keluar pun orang tak komplain pakai kod yang sama. Sebab semuanya warna hitam, warna yang sama je. Jadi sebab tu orang lelaki kalau dia beli, dia akan beli satu, dia pakai banyak kali. Orang perempuan dah beli, lepas tu dah ni majlis ni dah pakai, nanti dah bergambar, dah keluar nak tukar. Jadi sebab tu kena banyak. Jadi kena banyak tu kalau bajet tu yang dia cari. Dia kena cari banyak yang murah tapi bijak berbelanja. Bijak berbelanja. Bolehkah saya nak satu soalan untuk doktor? Ini senario yang memang berlaku. Fitrah suami kita kena ikutlah apa yang dia ini. Tapi dia mengarahkan isteri untuk duduk rumah, jaga anak. Jadi dia keluar bekerja. Jadi isteri yang sebelumnya ada potensi untuk mendapat gaji yang lumayan dan sebagainya, terpaksa akur dan duduk jaga rumah. Tak ada pendapatan. Tetapi bila nak minta pada suami, ada had-had yang maksudnya tak masuk akal. Maksudnya memang berkira lah doktor. Macam mana? Dia macam ni. Kalau kita tengok bila suami dia kata okey saya tak nak awak duduk rumah. Tak nak awak kerja, nak awak duduk rumah. Baik. Dia kena buat perkiraan. Kalau isteri keluar bekerja, anak ada 3 orang, nak pergi hantar kepada pengasuh, ke taskah dan sebagainya, maka kos dia berapa? Kan? Jadi kalau dia tengok walaupun awak gaji 3,000, tolak semua ni, awak dapat dalam 1,000 lebih sahaja. Kalau awak duduk, awak jaga anak, mungkin lebih bagus. Jadi kita kena beritahu, boleh. Tapi yang 1,000 lebih tu boleh tak awak gajikan saya supaya saya ada keperluan saya. Kan? Sebab orang perempuan, dia ada keperluan-keperluan. Kadang-kadang dia beli barang-barang dia tak cerita pada suami disebabkan suami takkan faham kan nak beli nak beli bedak nak beli itu kan. Jadi sebab tu kita suami ni dia kena benarkanlah okey ni duit awak belanja saya tak nak ambil tahu. Suka ekspresi muka tu. Nampak setuju sangat. Itu keadaan dia. Jadi kalau kita nak suruh suami nak suruh isteri duduk rumah tetapi kita jangan dera ke apa yang dia pernah nikmati sebelum ini. Maknanya tadi sebab kena bagi dia peluang untuk dapat, maknanya gaji kita boleh menampung tak? Kan sebab sekarang ni pendapatan kalau kita isi borang apa pun dia tak kata pendapatan suami, dia kata pendapatan seisi rumah. Sebab hidup di bandar terutamanya kalau suami saja bekerja, isteri saja bekerja memang tak cukup. Kalau katakan gaji 5,000 duduk kat Kuala Lumpur ni memang tak cukup. Jadi oleh sebab itulah kita kena bincang elok-eloklah. Kan kalau kata kita berkira dari isteri tak boleh keluar, kita jangan berkira-kira pula untuk memenuhi apa yang menjadi untungnya dapat suami macam doktor macam tak berkira. Tadi banyak tak geram kan. Tak ada geram. Tapi kalau zaman sekarang ni memang betul lah. Kebanyakan kalau kita tengok kebanyakan dua-dua bekerja. Tengok kepada kemampuan kita macam doktor cakaplah nak hantar anak pun memang sekarang ni segala-galanya duit. Tapi kalau rasanya kalau isteri tu boleh bekerja dengan pendapatan yang lebih menampung, saya rasa tak ada masalah pun. Tetapi kalau misalnya suami tu tak mengizinkan isteri dia bekerja, lepas tu berkira dengan isteri itu memang
boleh lah. Memang tak boleh lah, tak boleh lah. Kalau Kak Liza lah, isteri tu apa yang akan Kak Liza cakapkan kepada suami? Okey, kalau siapa? Apa soalan? Saya masih sensitif sikit pasal isteri suami. Macam mana? So kalau wanita tu, apa yang sepatutnya dia fahamkan that's why kita kadang kita kena buat bukan kata undang-undang lah, kita kena ada perbincangan sebelum buat keputusan. Sebab tu saya pun tak tahu lah, saya rasa daripada zaman saya dulu muda-muda sampai sekarang ni, saya memang rasa, tapi tak semualah, saya memang suka kalau tengok isteri tu pun bekerja sama, tak kisah sama ada bekerja di luar ataupun di rumah. Kena ada sedikit pendapat supaya if anything happen kan, dia tidak terkapai-kapai. Saya terpaksa cakap benda ni sebab benda tu berlaku masa tengah sayang, tengah cinta. Tak apa yang you duduk rumah, I boleh kerja gini ni. Tetapi selepas itu bila isteri dah lupa, tak pandai nak cari duit, itu yang terjadinya, nak hidup balik, nak kembali balik, saya rasa memang payah. Jadi saya galakkan isteri-isteri di rumah, Waimah sekalipun suami bekerja, you pun kena cari pendapatan. Tak kisahlah jual kuih kat rumah ke online ke apa saja, boleh menampung perbelanjaan. Tetapi duit you jangan bagi suami tahu. Hidup wanita. Itu kira berkira lah kan? Tak berkira. No, because sebab tanggungjawab suami adalah untuk keluarga dan isteri dan anak. Kita perempuan, dia macam ni. Aku geram pendapatan isteri memang pendapatan isteri. Suami tak boleh usik. Itulah. Pendapatan suami untuk seisi keluarga, untuk isteri. Tetapi jika bil tak dapat nak bayar, kereta sangkut dah masuk 3 bulan, rumah nak kena sita, takkanlah seorang isteri nak tengok je. Betul. Saya nak cakap satu je. Kita tak tahu orang perempuan ni sebenarnya cakap aja. Kita ada pengalaman, kita cakap aja, tapi sebenarnya perempuan yang saya tahulah, kalau dia ada, dia memang tak berkira. Kalau suami dia tengah jatuh macam mana pun, dia insya-Allah dia akan usaha untuk menampung kehidupan suami. Itu memang betul. Itu memang kehidupan perempuan. Dia tak hidup, Liza. Tak, betul tak? Perempuan belajar hari ni saya dia cakap saja, dia kata tak naklah, tapi dia akan keluarkan dia akan keluarkan dia akan keluarkan tabungan dia akan usaha untuk keluarga dia. Itu perempuan. Dia cakap tak nak, tapi akhirnya dia akan keluarkan duit dia juga untuk menampung keluarga. Itu memang perempuan. Saya rasa secara semula jadinya, adakah perempuan ini mungkin lebih giving lah. Nalurinya. Kita sebenarnya dah kesuntukkan masa. Kesimpulannya mudahnya macam ni. Isteri, dia bekerja bukan untuk wang. Dia sanggup bekerja kalau dapat kasih sayang. Baik. Dengan kasih sayang, dia boleh buat apa saja untuk keluarga dia. Tapi kalau tak ada kasih sayang, tak ada kejujuran, semuanya dia akan berkira-kira. Tapi mungkin juga bila perempuan ni dia bekerja, dia ada keluarga dia juga, ada mak, ada keluarga nak membantu. Nak minta duit suami kadang-kadang kedekut, berkira juga. I dah bagi you, suami yang di luar. Kenapa pula nak tanggung mak bapak you, keluarga you? Tapi tak betul tak. Jadi perempuan ni dia kata tak apalah, aku kerja untuk mak bapak aku pun masih susah, adik-adik aku masih nak minta suami segan sebab suami kata yang ini je kemampuan I. Jadi kadang itu yang perempuan bila dia dapat dia bekerja tu memang dia sorok dia dikemuk sikit lah, kedekut sikit untuk family dia. Itu tak nampak. Benda ni memang berlaku dalam masyarakat kita. Producer saya dah 6 kali kata conclusion. Tapi yelah makin panas ya. Kalau conclusion ni saya nak minta, kebetulan saya ada di pesta buku ni. Semua ni datang ke booth di Aras 4. Booth saya nombor 4044. Baik, kita tambahkan ilmu kita. Kak Liza rasa dah buat conclusion Conclusion dah. Okey, Wani. Soalan cepu emas yang mungkin membuatkan awak cemas juga. Ada orang boleh je layan suami atau isteri yang berkira. Awak bakal suami kalau berkira okey ke? Saya kalau bakal suami terus red light lah. Reject. Okey. Sebab kita pun saya dah bekerja sekarang dan saya rasa kalau dapat bakal suami yang kedekut dengan saya juga, macam mana lepas kahwin nanti. Okey, bye-bye. Wani kata bye-bye. Alright. Wow, panas diskusi hari ini dan kita harapkan semangat-semangat yang diberikan oleh tetamu-tetamu kita tu sampailah kepada anda kan. Kalau wanita ataupun isteri di rumah, pastikan anda ada pendapatan sendiri. Saya setuju juga kalau kita boleh beri kasih sayang kepada isteri, confirm isteri awak takkan berkira dengan awak. Okey, baik. Memang saya rasa perbincangan yang kalau ada masa lagi banyak benda tak puas lagi. Tak puas ya. Okey, kita buat part 2 kalau boleh. Alright. Terima kasih kami nak ucapkan kepada Wani Khairy, Kak Liza dan juga Dr. Azmadi. Dan Wani, selepas ini ada persembahan untuk kita kan? Betul. Saya nak redakan keadaan hari ini. Okey, baik. Kita tarik nafas. Kita hembus. Kita berehat seketika selepas ini.